Sejak 2 menjak ni, berita harian dan banyak berita-berita lah, ada keluarkan statement berkaitan dengan KWSP. Adakah berita ini membuatkan ramai pencarum akan berfikir dalam masa yang terdekat ini, okeylah, tak jadilah nak keluarkan 10K ni. Betul juga kata ni. Mungkin ada di antara korang sebagai pencarum-carum yang ada pemikiran begini. Please guys, sekiranya pengeluaran 10K ini yang memang korang memerlukan, ketepikan info-info pasal benda ni. Sebab apa? Inilah orang kata hasutan demi hasutan yang akan keluar selama ini. Kita dah menyuarakan, kita dah orang kata turun padang untuk menyerahkan memo, petition dan sebagainya dengan wakil-wakil rakyat yang sukarela dalam orang kata situasi ini. Tetapi sekiranya korang memiliki pemikiran begini, maka hancur leburlah usaha mereka ini selama ni. Okay guys, so what's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Sampai tersasul lah. Sebenarnya aku punya mulut ni tengah ulcer guys. Okay, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini. Cerita ni sebenarnya semalam 23 Mac. Berita harian ada keluarkan satu statement yang ada ramai orang share. Dia screenshot sahaja. Kalau tengok paparan ni, jumlah pengeluaran khas terkini KWSP dijangka lebih rendah. Kalau korang sekali imbas sahaja baca title, maka akan keluarlah komen-komen yang tak begitu agak mengecewakan daripada netizen yang suka menghentam aja tanpa membaca apakah dia punya isi tu sebenarnya. Isinya bukanlah berkaitan yang bermaksud 10K tu akan dikurangkan. Ini bermaksud 10K tu siapa yang ada nilai baki 10K yang layak lah, maksudnya yang layak. Maksudnya dia mempunyai baki 15,000 ke, 20,000 ke, yang layak, mereka ni dah semakin berkurang. Maksudnya kalau kita baca statement kat sini, selama ini sebelum digembar-gemburkan isu KWSP ni, kita dah bagi tahu dah. Dr. Ashraf pun dah bagi tahu, Azmi Bugis pun dah bagi tahu, dan siapa-siapa wakil pun dah bagi tahu dah. Perkara ini sebenarnya tak ramai boleh keluarkan 10K one off tu. Sebab nilai dia dah makin kurang. Diorang pun dah ada data. Diorang pun dah tunjukkan data tu kepada semua pihak, termasuklah pihak KWSP sendiri, yang maksudnya waktu ketika itu dia masih lagi dalam keadaan yang buta, tak nampak apa pun. Yang penting keluarkan statement yang mengatakan negatif saja. So sekarang batuk-batuk. So sekarang barulah keluar kenyataan ini yang mengatakan, jumlah pengeluaran khas terkini KWSP dijangka lebih rendah. Barulah tahu tak ramai sebenarnya yang layak untuk keluarkan 10K one off. Maksud yang lain tu yang tidak mempunyai baki, maksudnya tak adalah semua sekali nak keluar 10K. Betul, itu satu. Itu statement yang kita nak maksudkan. Cuma dekat sini, walaupun statement itu ada keluarkan, macam mana aku cakap tadi, jom kita baca untuk membuktikannya. Skim pengeluaran khas terbaru kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dijangka lebih rendah berbanding program terdahulu, memandangkan ramai ahli berkemungkinan tidak mempunyai jumlah mencukupi untuk membuat pengeluaran penuh yang dibenarkan. Ini kali statement yang kedua guys, daripada berita harian sendiri. Maksudnya 10K kali ini adalah 10K one off. 10K penuh one off. So kita berbalik semula. Ahli ekonomi CGS CIMB Nazmi Idrus, yang bergaji penuh, bergaji tinggi, berkata orang ramai juga dilihat semakin kurang memerlukan sokongan kewangan, ditambah pula dengan jangkaan pulangan pelaburan yang baik pada masa hadapan. Berikutan prestasi mantap KWSP tahun lalu, tetapi tidak tahun ini. Beliau berkata pengeluaran khas KWSP yang diumumkan baru ini adalah sesuatu yang mengejutkan, memandangkan langkah yang diambil sebelum ini adalah ketika sekatan pergerakan dilaksanakan, manakala pengeluaran terbaru dibuat di tengah-tengah pemulihan ekonomi.
ini statement yang semalam. Okey, 23 Mac. Okey, aku tak nak baca yang semua sekali lah. Okey, ini macam mengejutkanlah pihak-pihak yang orang kata berkepentingan. Okey, yang mana mereka ni pun adalah orang kata tempias-tempias KSP tu. Okey, maksudnya kalau korang pernah dengar statement daripada Tengku Zafrul sendiri ke, ada keluarkan kenyataan tentang sekiranya benda ini okey, kemungkinan okey akan ada keluar orang kata pembayaran untuk yalah, okey, macam bank ke, bayaran untuk rumah ke akan meningkat dan sebagainya lah, sebab dia melibatkan equity, okey, pelaburan yang amat besar kepada, okey, contohnya macam bank-bank tertentu, okey, yang melibatkan kata pemberian, okey, pinjaman, okey, so dia orang ada dia punya persen kat situ lah, okey, kadar interest dan sebagainya, okey, so kalau macam kata tempias pelaburan itu dikurangkan, maksudnya nanti persen untuk dicaskan kepada kata penghutang, okey, daripada pemberi hutang itu, dia akan jadi meningkat. Sebab apa? Dia makin kurang pula duit yang diberi oleh KLSP. Ini aku cakap dalam bahasa yang mudah untuk korang faham lah. Okey, so pelaburan tu dia lagi sikit, okey, kepada pihak-pihak equity ni yang memberi pinjaman kepada semua peminjam-peminjam kat luar sana. Okey, ini adalah salah satu risikonya lah. Okey, sebab itulah dia berjelaskan sedikit, okey, memberikan hint-hint supaya kerajaan nampak dalam hal ni yang mereka ini sebenarnya sebagai pemilik ataupun merupakan orang yang berkepentingan, okey, macam CIMB ke, bank-bank tertentu ke, pemegang-pemegang equity ni, maksudnya diorang ni pun layak untuk bersuara dalam hal ni untuk memberi orang kata respon, okey, kepada kerajaan bahawa nanti okey kami akan charge yang mahal kami charge mahal macam itulah. Macam itulah sedikit-sedikit okey mereka ni bersuara. Dan kalau kita tengok hari ini punya artikel, okey, daripada Berita Harian juga, okey, pelonggaran khas KLSP adalah pilihan yang terakhir. Okey, pilihan yang terakhir. Maksudnya kebiasaannya peraturan biasanya perlu dipatuhi oleh setiap pekerja adalah tidak menyentuh dana persaraan mereka, tidak kira apa jua yang berlaku. Namun begitu, bukan semua orang memiliki kemampuan kewangan untuk bertahan dengan kejutan ekonomi yang diakibatkan oleh peristiwa besar seperti pandemik COVID-19 dan langkah sekatan pergerakan untuk membendungnya. Tapi aku suka kenyataan inilah buat sementara waktu. Okey, sekejap sekejap. Mana dia? Okey. Seperti yang diketengahkan oleh KLSP, ini menyebabkan sejumlah 6.1 juta ahli kini memiliki simpanan kurang daripada 10,000 dalam dana persaraan mereka. Dana persaraan itu menekankan bahawa sekatan Oktober 2021 seramai 36 juta pencarum memiliki kurang daripada 1,000 dalam akaun mereka. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, ini yang aku nak maksudkan sebenarnya. Aku terlepas pandang kat sini. Okey, dalam usaha terbaru untuk membantu mereka yang memerlukan, kerajaan membenarkan sekali lagi pengeluaran KLSP sebanyak 10,000. Adakah ini langkah yang wajar? Ini kata beliau. Okey, sebagai contoh ketika ini 48% daripada 6.1 juta ahli keluaran wang simpanan pekerja di bawah usia 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada 10,000 dalam dana persaraan mereka. Mereka ini sebenarnya masih lagi tak faham. Okey, apa yang rakyat, apa yang pencarum yang inginkan sebenarnya adalah 10K one off. Mereka ini yang mempunyai baki yang betul-betul cukup, okey, yang layak, okey, yang orang kata kategori yang sepatutnya layak untuk keluarkan, dan mereka ni pun tak dapat apa pun jenis bantuan. Lagi-lagi bantuan kerajaan tu, okey, lebih-lebih lagi berkaitan dengan BKM ke, bantuan keluarga Malaysia ke, mahupun banjir sekalipun, masih lagi ada, aku tengok komen-komen pun masih lagi ramai yang masih tak dapat lagi bantuan banjir ni. Okey, dan ini macam apa yang dimaksudkan oleh statement-statement sekarang ni. Okey, kalau boleh sekali lagi aku maklumkan kepada korang yang ingin mengeluarkan 10K ni, jangan
Okey, sekiranya korang ini memang memerlukan dan layak untuk keluarkan 10k ni, please guys, please abaikan segala orang kata statement-statement ini. Tapi kenapa admin saja keluarkan statement ni? Ini sekiranya tiba-tiba korang baca, tiba-tiba korang macam termimpi mengatakan, betul juga kata ni kan. Sebab tu aku beritahu korang, please jangan orang kata mudah tergoda dengan statement-statement begini. Walaupun Azmi Bugis ada keluarkan kenyataan-kenyataan ni sebelum dia merehatkan diri beliau, okey, sebab dia ada keluarkan statement sebab dia akan kurangkan bersosial media selepas ni selama berapa hari lah aku tak tahu. Okey, dia ada maklumkan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, please kita ikut sahaja kata dan pesanan ini sebab dia dah usahakan sebanyak yang mungkin, okey, bersuarakan untuk kita ni, okey, dapat sehingga hari ini. Kalau tengok sini, Allah Akbar, saya tak dapat merasa tenang jika tak jawab pertanyaan segelintir sahabat pencarum. Biar saya jawab secara umum di sini. Okey, pas ni saya tak jawab lagi last. Okey, pertama, pengeluaran khas minimum RM50 sehingga maksimum 10k secara sekaligus ataupun lamsang ataupun one off. Okey, yang kedua, pengeluaran khas ini tiada dikenakan apa-apa syarat. Ini kata beliau. Okey, yang ketiga, ahli KSP yang mempunyai baki simpanan mencukupi layak untuk pengeluaran ini. Okey, dan keempat, tarikh permohonan bermula pada 1 sehingga 30. Okey, dan kelima, tarikh pembayaran akan dibuat bermula 20 April. Okey, enam, tiada mana-mana sumber sahih yang menyatakan pengeluaran ini mungkin akan dibatalkan saat akhir. Dan yang ketujuh, semua persepsi negatif yang dilemparkan semuanya tidak berasas dan berfakta. Elakkan dari berdiskusi mempertikaikan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan hingga mendatang keresahan pada diri sendiri kita. Okey, ini pesanan-pesanan daripada channel Sembang dan juga semua wakil-wakil yang telah bersuarakan dalam hal ini guys. Okey, please jangan dengar. Okey, buat sementara ni sekiranya korang memerlukan, jangan dengar apa-apa kata-kata. Okey, admin bukan nak menghasut, tetapi selama ni pun admin pun berkeras, admin pun support untuk pencarum-pencarum sekalian. Okey, kita suarakan dalam hal ini. Sekiranya korang bertindak begini, hampirlah apa hang nak buat. Salah macam tu je lah. Okey, aku pun tak nak kacau dah. Okey, mungkin korang ada urusan yang lebih baik lagi. Okey, itu sajalah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini. Aku Faizwan. Assalamualaikum.